Menerusi perkongsian seorang TikTokers di laman TikToknya PB Studio 5, individu itu ada mengulas berkenaan isu terkini yang ramai tidak peka gara-gara sibuk dengan isu penceraian pasangan selebriti Fatah Amin dan Fazura. Menurut individu itu, kapal perang China yang mendarat di Penang telah membawa seramai 1,800 orang pelatih tentera laut. Namun, apa yang menjadi persoalan beliau ialah mengapa kedatangan tentera pelatih daripada China tersebut tidak disambut mengikut protokol yang sepatutnya, di mana kerajaan Malaysia seharusnya mengarahkan tentera laut di Raja Malaysia TLDM untuk mengiring kapal perang dari negara China sehingga ke pelabuhan. Menerusi perkongsian itu juga, beliau turut menyuarakan pelbagai persoalan yang harus dijawab oleh pihak kerajaan. Tulannya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Di saat rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang Melayu, duk sibuk pasal kisah penceraian antara Fatah Amin dan juga Fazura, diam-diam kapal perang Cina telah berlabuh dekat Pulau Pinang tanpa protokol yang sepatutnya. Masih lagi nak dilalaikan dengan kisah-kisah duniawi? Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau anda memperhatikan dekat social media di mana-mana sahaja, pastinya ramai, terutamanya orang-orang Melayu, duk sibuk sangat bercerita pasal kisah Fatah Amin dan juga Fazura yang bercerai. Dan macam-macam lah telah memberikan pandangan mereka. Cakap, oh Fatah yang salah lah, Fazura yang salah dan sebagainya kan. Berdebuk-berdebak sampai surat khabar kita pun yang Melayu-Melayu ni duk jadikan mereka ini sebagai tajuk utama, tajuk paling besar, tajuk sensasi dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahukah anda kapal perang China telah berlabuh dekat Pulau Pinang semalam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, membawa 1,800 orang pelatih ketenteraan mereka untuk masuk ke Malaysia. Ini adalah laporan daripada Penang Tamizan Official yang telah menyatakan bahawa mereka, iaitu kapal tentera laut China ini, dengan 1,800 orang pelatih tentera laut telah berlabuh dekat Penang Swettenham ataupun pelabuhan Penang Swettenham. Dan ada beberapa bas yang akan bawa mereka tour satu Pulau Pinang untuk melawat tempat-tempat tertentu dan juga menyertai macam-macam program. Dan mereka dijangkakan akan keluar dari Pulau Pinang pada 8 hari bulan. Pada hari inilah secara asasnya. Di mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ini memang mengundang persoalan yang sangat-sangat besar sebenarnya. Kerana apa? Kerana kalaulah mana-mana aset ketenteraan asing, tentera asing berlabuh ke mendarat kat Malaysia, kena ada protokol dia. Dan antara protokol yang paling besar ialah kena ada kehadiran tentera-tentera kita sebagai pengiring. Khabarnya, perkara itu tidak berlaku. Tidak ada sesiapa pun yang mengiringi kapal-kapal perang China tersebut berlabuh dan juga mengiringi tentera-tentera mereka. Mereka mendarat saja dekat pelabuhan Swettenham itu tanpa kehadiran TLDM atau sesiapa saja yang sepatutnya mengiring mereka. Benda ini telah disuarakan oleh sang kelembai iaitu Zahri Mat Yassin yang antaranya telah mempertikaikan kerana kerajaan China telah melanggar protokol kerajaan Malaysia kerana telah menerima jemputan satu sekolah Cina di Pulau Pinang. Nampak? Mereka ini datang kerana jemputan salah sebuah sekolah Cina dekat Pulau Pinang, di mana sang kelembai telah bertanyakan beberapa persoalan yang perlu dijawab sebenarnya oleh kerajaan Malaysia. Nombor satunya, adakah lawatan ini mendapat kebenaran kerajaan Malaysia? Itu soalan paling penting. Dan obviously, macam saya sebutkan tadi, ada 1,800 orang pelatih tentera Navy China telah hadir bersama-sama dengan kapal perang tersebut. Ramai tahu, 1,800. Kau ingat apa masalahnya kan? Melebihi, orang kata apa, jumlah pelajar satu sekolah pun kalau ikutkan. Tetapi itulah, benda ini mereka hadir tanpa iringan pegawai-pegawai tentera laut di Raja Malaysia. Jadi kita nak tanya juga, mana pergi protokol hal ini? Macam mana pula tidak ada protokol dari TLDM? Adakah TLDM tahu berkenaan dengan ketiban mereka? Takkanlah pegawai-pegawai maritim tidak memaklumkan kepada TLDM dan sebagainya akan keadaan kapal perang yang sebesar itu. Common lah. Sedangkan bot nelayan asing pun kita boleh detect dan sebagainya. Takkan kapal perang China kita boleh buat dia macam tu je kan? Tanpa sebarang pemantauan dan pelbagai lagi. Benda ini merupakan satu persoalan yang perlukan jawapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah. Semua ini berlaku tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan tentera laut China dan juga pasukan kawalan pantai China kerap kali membuat provokasi-provokasi dekat Laut Cina Selatan, terutamanya dalam perairan Malaysia. Kita semua tahu baru-baru ini pun kecoh berkenaan dengan kapal
pesisir pantai Filipina berlanggar dengan kapal pesisir pantai China sebagainya, dan benda ini memang menimbulkan tension, menimbulkan ketegangan antara China dan juga negara-negara Asia Tenggara. Dan pastinya Amerika Syarikat bila nampak benda ini, mereka takkan berdiam diri. Of course, mereka juga akan menuntut kerajaan Malaysia untuk memberikan ruang pada mereka untuk datang ke Malaysia dan macam-macam lagi. Sudahnya kita ini seolah-olahnya menjadi ground zero pertembungan ideologi dan juga perang dingin antara Amerika Syarikat dengan China. Inikah yang kita mahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Jadi sekali lagi, soalan-soalan dari sang kelembai itu saya utarakan. Yang pertamanya, adakah kerajaan Malaysia dan juga TLDM tahu berkenaan dengan lawatan kapal perang China ini? Dan yang keduanya, sekiranya kalau mereka tahu dan sebagainya kan, mengapa tidak ada pemakluman? Of course, kena ada pemakluman. Dan yang ketiganya, tuan-tuan sekalian, anda kata kalau mereka tak tahu, takkanlah mereka tidak diberitahu oleh pegawai maritim dan sebagainya, oh ada satu kapal perang telah memasuki perairan Malaysia dan macam-macam lagi. Macam mana mereka boleh dibiarkan begitu saja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Dan kita nak tahu juga sekolah Cina mana yang dok invite tu. Wih, besar betul kabel dia. Siapa boleh invite pula kapal perang China masuk Malaysia? Kita sekolah kebangsaan nak invite tentera pun dia hantar apa tau? Dia hantar satu van, lepas tu adalah hantar 3-4 orang CO. Itu saja. Ini siap hantar kapal perang dengan 1,800 orang pelatih tentera China. Wih, lain macam betul kabel dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Apatah lagi baru-baru ini, ada rombongan di kerajaan Malaysia, contohnya macam Puan Zarkashi dan sebagainya kan, duk pergi dekat China, belajar berkenaan dengan politik komunisme dekat China dan macam-macam lagi. Wih, makin lama makin senak kita dibuatnya, tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi saya tak imply apa-apa tau. Saya tidak imply apa-apa, sekadar menyatakan perkara-perkara yang sepatutnya meresahkan rakyat Malaysia. Lebih resah sepatutnya berbanding dengan kisah penceraian antara Fatah Amin dan juga Nur Fazura. Tetapi itulah dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Walaupun begitu, kita kena ingat satu perkara. Sekolah Cina itu mungkin berani menjemput tentera China masuk ke Malaysia kerana mereka beranggapan kerajaan ini mereka punya. Mereka boleh melakukan apa saja, tuan-tuan dan puan sekalian. Tengok dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak Seni Hamzan, of course takkan berani cakap macam ni. Kena ingat, Seni Hamzan ini orang parti amanah. Parti amanah ini merupakan khadam kepada DAP saja. Tak imply apa-apa. Tetapi, ialah hanya jauh hari yang mengenal manikam.